Baik. Saya mulakan sudah malam ini dengan saya sama-sama membaca Al-Quran ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qudwatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man ta'a bi da'watihi sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sallallahu alaihi wasallam. Masih kata oleh Muhammad, la mati yang kamu cuba melarikan diri daripadanya, sesungguhnya ianya akan mendapati kamu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui perkara yang gaib juga perkara yang nyata. Dan kamu akan dikabarkan ceritakan apa yang telah kamu lakukan dahulu kehidupan dalamnya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuhadkum hatta ibanahihi maitu li nafsi, yang bermaksud tidak punya masalah soal kamu sehingga orang itu mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Baik, nasrul hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa taslim wa nafa'a wa ittiba' wa ifadat istifadah wa hasa 'ala tamassuk kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila khairihi bi tiqa'a wa ila maradatihi wa nasbih. Mati silakan beriman, camilan, kemudian jatah puasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah kita merofakkan tinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan izin Allah sekali lagi tentang dapat bersama pada malam ini kita menyambung kuliah kita kitab Syarah Kalam Razak karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Sampai kusuk apa tu? 22.
Baik. Ayatnya namun Ibnu Labib. Okey, nah keutamaan kematian tajuk dia. Keutamaan kematian. Fadlul Maut. Fadlul Maut. Muhammad Ibnu Labib. Zahra ibnu Abdillah Wahid. Zahra ibnu Abdillah. Oh, lupa lagi. Oke, itulah dalam Arabnya. Baik, lihat Mahmud Ibn Labib. Diriwayatkan daripada Imam Ahmad Sa'id bin Mansur dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih daripada Mahmud Ibn Labib. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam isnatani yakrahahuma Ibnu Adam. Dua perkara yang dibenci. Itulah dua hal atau dua perkara yang dibenci akannya oleh anak Adam. Yang pertama, yakrahul maut, benci kematian. Wal maut khair lahu minal fitnah. Sedangkan kematian itu lebih baik baginya daripada fitnah. Yang kedua, yukrahul qillatul mal. Yang kedua, benci sedikit harta. Benci pada sedikit harta. Wa qillatul mal aqalla lil hisab. Sedangkan harta itu mengurangkannya penghisapan. Penghisapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah dua benda yang dibenci oleh anak mana anak tak suka lah. Pertama, kematian. Kematian lah, dia tak suka kepada kematian. Sedangkan kematian tu tengoklah macam mana keadaan dia. Kalau kematian pada jalan Allah Ta'ala memang banyak dalam kita orang suka. Tapi kalau mati kata tak nak kan. Itu. Sekarang ni saya tengok di Palestin kan. Orang Islam di sana tu dia walaupun orang Yahudi ni dia dah bagi ancaman amaran kena keluar ke situ, mereka tak keluar. Kedua kayak kat rumah tu. Sebab nak keluar pun sama juga, keluar pun mati, tak keluar pun mati. Kan? Mati syahid tu lebih baiklah bagi mereka. So mereka tak keluar. Kan? Itu sebabnya Nabi SAW bersabda dua perkara yang dibenci oleh Adam. Pertama, benci kepada kematian. Ini bagi sebagian orang yang tak cinta kepada kematian kepada Allah Ta'ala. Bagi orang cinta mati jalan Allah Ta'ala, mereka sukalah kematian itu. Yang tak ada jiwa jihad ataupun Islam ni, mereka tak suka kematian. Mereka suka hidup lama lagi. Sedangkan kematian itu baik baginya daripada fitnah. Kemudian yang kedua, benci kekurangan harta. Sebab kalau kita ni masuk suka kalau harta banyak. Kalau suka harta banyak. Sedangkan harta banyak lah akan banyak hisabnya besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi kita harta, macam mana kan? Nabi Muhammad SAW kalau ikutkan banyak peperangan yang Nabi ikut kan? Dan Nabi banyak menerima harta ghanimah.
harta rampasan perang. Kalau ikutkan Nabi boleh kaya raya lah, tapi tak nak pun. Nabi banyak harta rampasan perang, semua dia sedekahkan. Nabi sedekahkan kepada semua, pertama sekali golongan bersumpah, pasti miskin dan sebagainya. Itu sifat yang ada. Nabi sesuai itu kata zuhud. Gitu. Baik. Sebab bila harta banyak, maka banyaklah perhitungan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi juga pernah bersabda, tidak akan beranjak dua kaki Adam di padang mahsyar besok sehingga ditanya 4 perkara. Salah satu daripada tentang harta dia, harta daripada mana dia dapat dan ke mana dia belanjakan. Kemudian tentang masa, umur dia, kan, semua akan ditanya. Allah Ta'ala. Baik, kemudian yang seterusnya Za'ra ibn Abdullah. Za'ra Zaira'in Ta'bakutoh. Za'ra ibn Abdullah. Ada Nabi SAW qala yahibbul insan al-hayat wal maut khairul li nafsi wa yuhibbul insan qasratul mal wa qillatul mal aqalla li hisab. Yang bermaksud mencintai manusia akan kehidupan. Manusia ni suka kehidupan, wal maut dan kematian, sedangkan kematian itu lebih baik baginya. Dan mencintai oleh manusia akan kasratul mal, banyak harta. Wa kasratul mal, sedangkan banyak harta itu akanlah lil hisab, mengurangkannya penghitungan di hadapan Allah Ta'ala. Jadi hadis yang pertama dengan kedua ni hadis lebih sama lah, lebih sama je. Maknanya tegahan kita daripada lebih pada suka kepada kehidupan, suka banyak harta, kan. Jadi kalau Allah Ta'ala gunakan harta, boleh, tak masalah, tapi jangan terlampau cenderung kepada harta lah, sampai dengan kata sanggup berbunuh-bunuhan, kan. Orang sanggup fitnah-fitnah untuk dapatkan harta itu lah, sanggup menipu orang, kan, untuk dapatkan harta. Sanggup tipu orang. Sama sekali contohnya peniaga lah, peniaga. Orang peniaga ni kadang okey, kadang tak okey. Yang peniaga ikhlas betul Allah Ta'ala tu okey lah. Yang tak ikhlas tu kadang-kadang penipuan lah, menipu lah dalam peniaga demi untuk mendapatkan duit, kan, keuntungan dan sebagainya. Tapi tidak ada keperkatan di situ. Okey. Baik, seterusnya daripada Abu Qatadah. Akhraja Syaikhani an Abi Qatadah, keluarkan oleh dua imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Qatadah qala, katanya marra ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazatin. Satu hari lalu jenazah, satu jenazah lah, lalu marra ala Nabi bi janazatin, satu jenazah lalulah depan Nabi Muhammad SAW dari para sahabat. Faqala, maka berkatalah Nabi, mustarih wal mustarih, mustarih wal mustarah min. Gitu. Mustarih dan mustarah min. Maksudnya yang beristirahat dan yang diistirahatkan. Mustarih min sintaro yaha pedas mustarih, dan mustarah min sintaro ta'alifha minhu minha minhu. Mustarih wa mustarah min. Lalu para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, ma al-mustarih wa ma al-mustarah. Apa yang dikatakan mustarih? Apa yang dikatakan mustarah min? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, al-abdul mu'min yastarih min ta'abai dunya wa azaha ila rahmatullah, wal fajir tastarih minhu al-bilad wal iman was sajar wal dawab. Orang mukmin itu beristirahat dalam hal-hal yang meletihkan dan menyakitkan yang ada di dunia, menuju kepada rahmat
Allah Ta'ala. Terkatakan orang mukmin itu, mukmin ini katakan mustareh. Mustareh. Mukmin ini mustareh. Maknanya orang yang istirahat daripada tempat kepenatan kehidupan dunia dan benda yang menyakiti dalam kehidupan dunia, mereka menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang fajir, orang jahat, kan, tastarih minhu al-bilad. Orang jahat menjadikan negara, pohon dan juga binatang istirahat daripadanya. Wal fajir tastarih minhu al-bilad wal ibad was sajar wal dawab. Semua berehat daripada perbuatan dia. Sebab kalau dia masih hidup, habis semua dijaga, kan? Habis semua dijaga, habis semua orang kata dibunuh, habis semua dimusnahkan lah, dimusnahkan. Tak? Tengoklah zaman sekarang ni kenapa banyak berlaku banjir tanah runtuh, betul kan? Kenapa? Salah satunya hutan lah. Hutan tu di Jepang dijaga, tak? Lepas tu apa lagi? Bukit-bukit kan diratakan, jadi untuk kononnya untuk pembangunan lah, konon pembangunan, betul tak? Jadi negara, hamba, pokok-pokok, binatang-binatang ni semua istirahat. Sebab apa? Orang kena mati. Al-Fajir tadi, orang suka buat merosakkan alam ni. Orang suka merosak alam, dia dah musnah, dia dah mati, rehat lah. Itu dia katakan al-mustarah, mustarahmin. Sedangkan orang beriman itu dikatakan al-mustarih. Mustarih makna berehat daripada kepenatan dunia. Sebabnya orang yang ini orang berjuang untuk Islam ni, orang berjuang Islam, bila dia mati, mana dia berehat, dia macam berehat. Selagi masa dia hidup, dia terus berjuang, berdakwah sana, berdakwah sini kan, menyampaikan ilmu kan, apa je lah. Jadi masanya itu banyak digunakan untuk berdakwah, menyebarkan Islam, kan, mengimarahkan apa lagi. Kalau dia tak berdakwah pun, dia mengimarahkan Allah Ta'ala, mengikuti pengajian-pengajian ilmu dan sebagainya. Dia bersedekah sana, bersedekah sini kan. Okay? Jadi bila hamba yang tadi, yang beriman tadi, bila dia mati, dia berehat lah. Dia berehat daripada kepenatan dunia dan benda-benda menyakiti dunia. Sebab apa? Dia menuju kepada rahmat Allah Ta'ala pada akhirat. Dia berehat daripada dunia. Sedangkan orang fajir tadi, orang yang jahat, tastarih minggu bilad. Mana berehatlah daripadanya negara berehat. Sebab apa? Dia dah mati. Dia tak ada dah nak menjahanamkan alam ni, kan? Itu. Dan juga al-ibad, hamba-hamba, kemudian as-sajar, pokok-pokok, wadawab dan juga binatang-binatang semua berehat. Aman dah binatang tu. Syukurlah dia kata, si Ali tu dah mati kan, contohlah. Kalau tidak, habislah semua habis. Macam si Yahudi kan, dia kan kira habis semua. Mau tembak sana, tembak sini, bunuh sana, bunuh sini, dia betul. Dia bunuh tu, dia tembak tu dengan konon ni lah, nak memerangi keganasan. Contohlah, konon nak memerangi keganasan. Dianggap Hamas tu ganas, dianggap orang kata Al-Qassam tu ganas, orang Palestin ganas. Sedangkan yang ganas siapa? Dia lah yang ganas. Hari-hari dia bunuh orang, bom sana, bom sini, kan? Lepas tu tukang backup pula ada, tukang kipas ada. Mereka kan mereka tukang backup kan, tukang supply bom dan sebagainya. Jadi memang dia seorang orang Arab pula jenis yang kata, awak tak kisah je, kau apa aku letaklah kau apa yang nak melakukan kau. Dia tak ada nak sifat, nak batu-batu, nak tolong-tolong, tak ada. Kesian orang kan tu. Sebab apa? Tahu daripada negara Arab ni, dia dah macam dah kerbau yang dah dicucuk hidung tu. Tak? Kerbau dicucuk hidung je kan? Itu ialah perkataan mereka, tipu je.
tak berani kan, tak berani, awal tak berani. Itu itulah yang berlaku sekarang ni. Baik, seterusnya diterima pula daripada Ibnu Abi Syaibah. Betul kan? Daripada Ibnu Abi Syaibah daripada Yazid bin Abi Ziyad qala marru bi janazatin ala Abi Jahifah. Ada beberapa orang yang menghantar jenazah melintasi Abu Juhaifah. Maru bi janazatin ala Abi Juhaifah. Maka berkata ia istarah. Istarah wastarih minhu. Gitu. Istarah wastarih minhu. Masalah macam atas tadi. Yang beristirahat dan yang direhatkan. Yang beristirahat tadi orang pilih masalah dia berehat daripada kepalatan dunia. Kalau mustarih, mana dunia rehat. Dia tak ada nak buat zalim apa lagi. Amanlah dunia. Kan alam pun tak ada lah nak kena kacau lagi. Kan? Baik. Seterusnya diterimakan pula daripada Ibnu Mubarak At-Tabrani. Mubarak dan ke At-Tabrani daripada Abdullah bin Umar bin As daripada Nabi SAW bahwa Nabi SAW telah bersabda, inna dunya jannatul kafir wa sijnul mu'min wa inna ma masalul mu'min hina takhruju nafsahu kama masalul rajulin kana fi sijnin wa akhrajahu fa ja'ala yataqallabuna fil ardi wa yatafassahuna fiha. Yang maksud dunia merupakan penjara sekaligus kemarau bagi orang mukmin, dia kata. Dunia sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia jannatul kafir wa sijnul mu'minin. Jadi dunia ni diumpama penjara kepada beriman. Sekaligus kemarau, dia kata. Fa idza faraqat dunya faraqat sijni wasannati. Apabila dia berpisah daripada dunia, maka seolah dia berpisah daripada penjara dan juga kemarau. Penjara dan juga kemarau. Itulah ibaratnya lah. Ini semua ibarat-ibarat ni. Dunia ni macam penjara orang beriman. Dalam satu hadis perkiraan dalam kitab tu, satu kitab tu dia bahas dengan hadis ni lah. Dunia ni adalah penjara pada orang beriman dan syurga pada orang kafir. Apa maksudnya? Dunia ni penjara pada orang beriman. Maksud dunia penjara orang beriman ni maksudnya orang beriman dia tidak boleh melakukan apa-apa yang diharapkan Allah Ta'ala. Maknanya perbuatan itu sentiasa terkawal lah. Dia tak boleh suka hati je nak buat benda yang tak elok. Itu maksudnya dunia itu syurga pada orang beriman. Sedangkan bagi orang kafir, dunia itu kata penjara orang beriman, sedangkan orang kafir syurga. Sebab apa dia katakan syurga? Sebab orang kafir ini dia tidak terikat dengan hal haram. Dia tak terikat dengan haram. Apa yang dia nak buat sesuka hati je lah. Nak menipu orang, kan, nak orang kata mencuri, opak, apa sebagainya, dia bebas gitu. Lepas makan benda yang haram, dia tak terikat dengan hal haram. Sedangkan orang beriman ni dia terikat dengan hal haram. Itu sebabnya kan dunia ni macam penjara pada orang beriman, sedangkan syurga pada orang kafir. Sebab apa? Orang kafir dia anggap dia tak terikat apa-apa, bebas nak menipu orang ke, nak mengat orang ke dan sebagainya, bebas. Janji apa yang nak tu dia boleh dapat hari. Dia dah dapat. Dia tak kisah orang susah dia kisah. Yang penting kehidupan dia nak ada. Itu kalau daripada kata syarahan kepada hadis tadi lah. Gitu. Baik, kemudian Ibnu Mubarak menunjukkan bahawa Abdullah Ibnu Umar berkata, Ibnu Am berkata, sesungguhnya dunia ini adalah syurga bagi orang kafir dan penjara bagi orang mukmin. Perumpamaan seorang mukmin itu ketika dicabut nyawanya adalah seperti seorang
yang berada dalam penjara lalu dikeluarkan, lalu dia berdiri dan menyebar di bumi. Mana umpama orang beriman itu ketika dicabutkan nyawanya adalah seperti seorang yang berada dalam penjara. Bila cabut nyawanya maka terlepaslah, terkeluarlah dia daripada penjara. Innama masalul mu'min hina tahyu nafsahu kama salil rajulin kana fi sijnin fa akhrajahu fa ja'ala yataqallabuna fil ardi wa yatafassahuna biha. Lalu dia pun keluar berlari, keluar berlari dan dia pun berlari pergi kerana pergi sana pergi sini dan sebagainya. Kemudian dia menyebar ikut Allah Ta'ala tadilah. Itulah perumpamaan orang beriman tadi bila dikeluarkan ruhnya tadi daripada batang tubuh dia sama seperti lelaki yang keluar macam keluar dari penjara. Ini banyak perumpamaan. Baik, kemudian daripada Ibn Abi Syaibah dalam Al-Musannaf menutupkan bahawa Abdullah Ibn Umar Ibn Am berkata, dunia ini merupakan penjara bagi orang mukmin dan syurga kepada orang kafir. Oleh itu, jika seorang mukmin meninggal dunia, dia akan menuju jalannya dan berlari ke dalam syurga sesuka hatinya. Masya Allah. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafirin. Fa idza mata al-mu'min yakhalli syarbahu yastarih fi jannah hasyusha. Jadi bila dia mati itu diumpamakan orang mukmin ini bila dia mati diumpamakan seperti seseorang yang keluar daripada dunia tadi menuju pada syurga Allah Subhanahu wa taala, dan dia bebas berlari hatilah pada nak berlari tapi dalam keadaan yang menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Kemudian Ibnu Umar menentukan bahawa Nabi SAW pernah bersabda kepada Abu Zar. Abu Zar berkata, dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Kubur adalah tempat yang aman baginya dan syurga adalah tempat kembalinya. Abu Zar, dunia ini adalah syurga bagi orang kafir. Kubur adalah tempat seksa baginya. Neraka adalah tempat kembalinya. Neraka adalah tempat kembalinya. Ya Abu Zar, ad-dunya sijnul mu'min wal kubru amanahu wa jannatu masirahu. Ya Abu Zar, ad-dunya jannatul kafir wal kubru azabah wan nar masirahu. Dan kubur itu tempat azab dia dan neraka itulah tempat kembalinya. Nampak tak? Hadis lebih kurang sama je. Beza sikit-sikit kan? Beza sikit-sikit je. Ada berapa hadis yang lebih kurang sama ni? 1, 2, 3, 4 hadis ni lebih kurang sama je. Maksudnya dunia ni penjara pada orang yang beriman dan syurga bagi orang kafir lah. Jadi cuma berkenaan dengan syarah hadis ni macam tu bang kita sebut tadi. Maksudnya dunia ini penjara orang beriman, maknanya orang beriman tak bebas nak melakukan apa saja dia tak, sebab terikat dengan hukum hakam. Terikat dengan hukum hakam, ini halal, ini haram dan sebagainya. Benda yang haram dia terlibat, benda yang halal dia halal. Sedangkan orang kafir dia tidak terikat apa-apa. Terikat dengan hal haram. Sebab apa? Dunia je. Akhirat tak ada lah dunia. Sebab dia dah ambil dunia, akhirat tak ada lah. Akhirat neraka lah. Maksudnya gitu. Gitu. Baik, kemudian seterusnya Ubadah Ibnu Samit menyatakan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, tidak ada satu nyawa pun di muka bumi ini yang mati sementara di sisi Allah Ta'ala dia mempunyai kebaikan, mengingatkan kembali menemui kalian di dunia dan memiliki kenikmatan dunia dan seisinya, kecuali orang yang mati syahid. Nampak? Orang yang mati syahid. Orang mati syahid ni dia dipamerkan orang yang hidup. Dia hidup lah. Walaupun zahiran nampak dia mati syahid. Di Palestin tu ramai yang jenazah mayat yang jumpa tu, dia punya jenazahnya berbau harum. Bau harum. Walaupun dah lama bau harum kuat tu, bila digali-gali jumpa mayat
banyak jenazahnya bau harum, kemudian darah masih lagi mengalir, masih meniti darah lagi, walaupun dah beberapa hari lah mati syahid di bawah kuburan tersebut, bawah bangunan. InsyaAllah itulah kelebihan Allah Ta'ala bagi pada orang sana. Senang sangat syahid, kita susah syahid sebab kita tak ada peperangan apa-apa. Mati syahid ada dua kan, ada tiga mati syahid. Pertama mati syahid dunia akhirat, yang kedua syahid dunia, yang ketiga syahid akhirat. Mana dikatakan mati syahid dunia akhirat? Itulah orang yang mati berperang, kan? Berperang untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masih syahid dunia akhirat. Syahid dunia, orang yang pergi berperang tetapi dengan niat bukan kerana menuju kerajaan Allah Ta'ala. Dia niat kerana supaya orang menyebut nama dia ni seorang pemberani, ataupun dia niat kerana nak mendapatkan harta masa perang dan sebagainya, kemudian dia mati dalam perangan tadi. Ini dikatakan orang yang syahid dunia saja. Syahid akhirat seperti orang yang mati tenggelam, mati jatuh daripada bangunan tinggi kan, diimpak bangunan tinggi kan, dia dikatakan mati syahid akhirat. Perempuan yang mati keadaan mengandung kan, ini mati syahid akhirat. Itu dengan bezalah syahid dunia dan orang yang mati syahid akhirat taklah diuruskan sama seperti orang yang mati biasa. Orang yang mati syahid dunia akhirat, itu tak perlulah dimandikan, tak perlulah disembahyangkan, teruslah tanam. Baik. Seterusnya, tidak ada satu nyawa pun di atas muka bumi yang mati sementara di sisi Allah Ta'ala dia mempunyai kebaikan, menginginkan kembali menemui kalian di dunia dan menempati kenikmatan dunia dan seisinya, kecuali orang yang mati syahid je, mereka nak kembali semula, kembali ke dunia lah. Dia ingin kembali dunia dan terbunuh untuk kali kedua kerana dia telah mengetahui pahala yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya. Nampak? Apa besar pahala kan? Mesti kan? Jadi mereka sukalah kalau dapat kembali semula ke dunia. Tapi mati hanya sekali saja. Baik. Seterusnya, Ibn Abi Syaibah dalam kitabnya Musannaf daripada Al-Marwazi dalam kitabnya Al-Janaiz. Janaiz mana bab jenazah. Dan At-Tabrani menuturkan bahawa Ibnu Mas'ud pernah berkata, apa kata Ibnu Mas'ud? Kejenihan dunia telah pergi dan tidak ada yang tersisa kecuali kekeruhan. Zahaba safud dunya walam yabqi illa al-qadar wal maut tuhfatun di kulli muslim. Oleh karena itu kematian merupakan sesuatu yang berharga, tuhfah bagi orang yang muslim. Mana kejenian dunia ini telah pergi dan tak ada yang tersisa kecuali kekeruhan. Oleh itu kematian merupakan suatu benda berharga lah. Mana benda berharga pada orang beriman. Orang kafir malah takut mati, dia takut mati. Okay? Tengok kalau kafir, kalau perangai semua takut lagi. Takut kan dia, tak berani dia. Sedangkan orang beriman memang sukalah kepada kematian. Mereka takkan lari mana-mana, tahankan tanah air lah, tahankan rumah mereka, walaupun rumah mereka terlibuh dan sebagainya, mereka takkan lari lah. Kerana mereka bercita-cita untuk mati syahid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, Ibn Mas'ud pernah menyatakan, alangkah baiknya hal-hal yang tidak disukai ini, yaitu kemiskinan dan kematian. Alangkah baiknya hadzal makruh al-makruhat as-salasa al-maut wal faqru wal marad. Alangkah baiknya hal-hal yang tidak disukai, yaitulah kemiskinan
kemiskinan dan kematian. Kemiskinan dan kematian. Gitu. Adakah baiknya? Belum masuknya. Kalau sini kata ada 3. Alangkah baiknya hal yang tidak suka 3 benda lah. Yang pertama, kematian, kefakiran dan kesakitan. Itu ada 3. Tapi sini sebut 2 je. Kemiskinan dan kematian. Kemiskinan dan kematian. Baik, kemudian daripada Ibnu Abi Syaibah dan Al-Marwazi menunjukkan bahawa Taus pernah berkata, agama seseorang tidak melindunginya kecuali lubang kuburnya. Kecuali lubang kuburnya. La yahziru dinul mar'ah illa hafratahu. Tidak memelihara agama seseorang itu kecuali lubang kuburnya. Agama seorang itu tidak akan melindunginya, tak akan dapat melindunginya lah, kecuali kuburnya lah yang akan melindunginya. Melindunginya daripada azab. Azab dunia lah, atau fitnah dunia ni. Fitnah dunia. Orang itu tak akan melindungi, agama tak akan melindunginya kecuali lubang kubur dia. Sebab apa? Dunia ni memang banyak fitnah lah, banyak fitnah. Fitnah sana, fitnah sini kan. Lagi zaman dunia akhir zaman ni pernah ada satu hadis menyatakan bahawa pada akhir zaman ni orang yang beriman, orang yang kuat berpegang dengan agama diumpamakan seperti orang yang memegang bara api. Seperti orang memegang bara api, panas kan? Itulah umpamanya orang yang beriman di akhir zaman ni lah. Banyaknya fitnah, ombak, macam-macam lah yang berlaku. Jadi diumpamakan seperti orang yang memegang bara api. Jadi itu. Dan ada pula satu hadis menyatakan orang yang memegang dengan sunnahku, kata Nabi, di akhir zaman ini diumpamakan seperti seseorang yang membuat unggun api. Seseorang yang membuat unggun api di kawasan hutan lah. Kemudian bila unggun api itu hidup, maka datanglah kata kekatu ulat-ulat yang terdapat di hutan tadi. Dia akan datang untuk mendekati api. Itu. Jadi orang beriman tadi, dia akan cuba menepis kekatu tadi supaya jangan masuk api. Tetapi walaupun dah buat, kita dah tapis macam-macam, tapi masih lagi katu tadi ataupun binatang-binatang tadi, serangga-serangga tadi masih lagi mengejar api, dan masuklah mereka itu dalam api. Serangga-serangga tadi lah. Itulah umpamanya ibarat yang zaman ini. Itulah ada orang yang beriman ni, dia macam itulah, dia cuba untuk menyelamatkan manusia supaya jangan mereka itu masuk ke dalam api neraka. Tapi kita dah cuba macam mana pun masih ada lagi lah yang terlepas. Terlepas masuk ke dalam api tersebut. Memang dia suka nak masuk api. Macam tu. Sebab apa? Memang dia tak pegang, tak kuat pegangan akidahnya, agama dan sebagainya. Maka artinya dia masuk dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kemudian Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhd, Ibnu Syaibah dan Al-Marwazi menuturkan bahawa Ar-Rabi' Ibnu Khutaim pernah berkata, tidak ada suatu hal gaib pun yang lebih baik untuk ditunggu oleh orang mukmin selain kematian. Ma min ghaibin yantazilul mu'min khairul lahum minal maut. Tiada daripada perkara gaib yang ditunggu orang iman dan lebih baik daripada kematian. Kematian itulah lebih baik yang ditunggu orang iman lah. Sebab apa? Bila kematian itu cepat, maka tak banyaklah hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lagi panjang umur dia, lagi banyak meresap hisapannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amalan yang baik, alhamdulillah. Mungkin akan sekejap di hadapan Allah Taala. Walaupun bahawa Malik Ibnu Maghur
pernah bercerita, pernah sampai kepadaku khabar yang menyatakan bahawa kebahagiaan pertama yang masuk dalam diri seorang mukmin ialah kematian. Kerana dalam kematian dia melihat adanya kemuliaan dan pahala daripada sayyara fi karamatillah wa sawabi. Telah sampai kepadaku sesungguhnya awal-awal kegembiraan yang masuk di atas orang beriman itu ialah kematian. Kematian. Sebab apa? Lima yara min karamatillah. Sebab apa? Kerana dia melihat kemuliaan ada kemuliaan karamatullah wa sawabuhu dan pahala lah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan pertama lah pada orang beriman. Kebahagiaan pertama beriman ni dia tempuh kematian tu, dia dah masuk alam akhirat. Masuk alam akhirat. Sebab apa? Dia dah bersedia nak masuk alam akhirat. Sebab apa? Pahala amalan dia dah cukup. Jadi orang yang tak ada amalan dia risau kalau mati cepat. Risau dia, janganlah mati cepat kan gitu. Bagi orang yang beriman dia tak kisah. Tak kisah mati cepat pun okey. Sebab bila kau mati cepat tak banyak perhitungan akhirat tu. Tak banyak perhitungan Allah Ta'ala kan. Macam tu. Kalau lama-lama kan banyak lagi perhitungan daripada Allah Ta'ala. Kemudian Ahmad dalam Az-Zuhd dan Az-Zuhd dalam bab Az-Zuhd dan Ibn Abi Dunya menunjukkan bahawa Ibn Mas'ud pernah menyatakan tidaklah seorang mukmin memiliki satu waktu istirahat selain pada saat pertemuan Allah Ta'ala. Mana orang beriman dia sebenarnya dia tak ada istirahat pun. Maksud istirahat ni sentiasa digunakan masanya kan, waktunya dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ataupun mungkin dia membantu orang lain yang susah. Kalau dia punya kita Arab dalam lafaz Arabnya dia kata laisa lil mu'min raha duna liqa'illah. Tak ada orang beriman itu kena istirahat selain pertemuan Allah Ta'ala. Bila bertemu Allah Ta'ala tu baru dah rehat. Bercutilah terus kan. Bercuti terus. Tapi selagi mana dia hidup dia tak ada istilah cuti bagi orang beriman. Dan sama ada dia sibukkan diri dia dengan ibadah Allah Ta'ala ataupun dia bantu orang lain, bantu orang susah. Berdakwah sana, berdakwah sini, menyebarkan Islam, menyampaikan agama, kan, memberikan ilmu yang nafi', memberi manfaat ke manusia. Bila dia ajar masuk sampai dia barulah istirahat, boleh istirahat. So mana bagi orang beriman sebenarnya tidak ada istilah istirahat. Tak ada istilah istirahat. Sentiasa kita kena gunakan masa kita untuk menyampaikan Islam, dakwah lah. Walaupun satu ayat sekalipun kita kena beritahu orang, sampaikan kepada orang lain. Sampai ahli keluarga kita. Tak. Kalau kita tak ada dakwah pun kita gunakan masa kita ibadah. Ibadah sendirilah. Quran, baik tahajud, yang sunat kan, sebagainya. Okey. Seterusnya Sa'ad bin Mansur, Ibn Mas'ud dan Ibn Jarir menuturkan bahawa Abu Ad-Darda pernah menyatakan tidak ada apa pun bagi seorang mukmin kecuali kematian itu lebih baik baginya. Tidak ada bagi orang kafir kecuali kematian itu lebih buruk bagi dirinya. Oleh kerana itu, sesiapa yang tidak mempercayai aku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma indallahi khairun lil abrar. Wa ma indallahi khairun lil abrar. Betul tak? Betul tak? Betul kan? Itu. Baik. Wa ma indallahi khairul abrar. Wa in kana fajiran faqad qala Allah Ta'ala wa la tahsabanallahu allazina kafaru innama numli lahum. Wa la tahsabanal ladzina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Janganlah sekali orang kafir menyangka bahawa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka, sedangkan ianya bukan baik, benar keburukan bagi mereka lah. Sekarang
Sepuh kapi ni bila dia tak mati, dia hidup senang, dia cakap, oh ini benda Allah Ta'ala, Tuhan redha bagi dia lah. Dia kata Tuhan redha apa yang dia buat. Sebenarnya tidak pun, dia tak bercantum macam tu. Kadang Allah Ta'ala saja bagi takut kan macam tu. Dan Allah Ta'ala sebut tadi, wa ma indallah khairul lil abrar. Apa yang berada di sisi Allah Ta'ala itu lebih baik bagi orang yang berbakti kepada Allah Ta'ala. Surah Al-Imran ayat 198. Wala yahsabanna allazina kafaru annama tumli lahum khairul li anfusihim. Jangan sesekali orang kafir menyangka bahawa pemberian tangguh kepada mereka itu adalah baik bagi mereka. Jangan dianggap baik. Bila itu baik lagi kan? Mungkin jahat bagi mereka kan? Jahat mereka. Kita tak tahu. Kan? Bisa lah. Surah. Belum? Dah. Sekali lagi ya. Hibban Ibnu Abi Jablah menentukan bahawa Abu Ad-Darda pernah menyatakan, kalian ini lagi untuk sebuah kematian, membangun untuk sebuah kerosakan, melindungi hal-hal yang fana dan meninggalkan hal yang abadi. Ketahuilah baik-baik, ada 3 hal yang dibenci orang. Betul? Ada 3 benda yang manusia ni suka bencilah benda yang pertama, al-maut, kematian. Yang kedua, al-marad, kesakitan. Dan kemudian al-faqr, kemiskinan, fakir. Ini benda yang dibenci oleh manusia lah. Banyak orang membenci benda. Tapi orang yang beriman, kalau Allah Ta'ala bagi sakit tu, dia redha lah dengan sakit tadi. Tapi masa sama dia kena usaha lah. Yang cik ubat kan, doa kepada Allah Ta'ala supaya sembuhkan pada penyakit tadi. Bukan makna kita minta penyakit, tidak. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi pesakit, tu kita redha lah dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Kita Allah Ta'ala nak kafarahkan kan, kafarahkan dosa kita. Malah dulu waktu muda-muda kan dogi jahat kan. Tak ingat dunia waktu muda-muda tu dalam panas kan. Jadi bila dah tua Allah Ta'ala balas balik dengan kesakitan sana sakit sini. Itu pun salah satu bentuk yang kafarah dia lah. Kan? So, kita kena redha lah apa Allah Ta'ala bagi kita. Ya. Sebab kalau tak sakit mungkin kita akan lebih tak ingat dunia. Betul tak? Tak ingat dunia tak? Kalau tak sakit, bila sakit pun ingat dunia. Oh ingatlah langit tu rendah, tinggi dan sebagainya. Okey. Boleh tak? Kemudian dalam Az-Zuhud, kitab Az-Zuhdi ataupun kitab Bab Zuhud, Imam Ahmad juga mengisahkan bahawa Ibnu Mas'ud pernah menyatakan bahawa ketahuilah alangkah baiknya hal-hal dibenci ini. Itulah kematian, kesakitan dan kemiskinan. Kematian, kesakitan dan kefakiran. Bismillah a'lam bishawab. Sampai situlah pengajian kita. Kita tanda ke surat 25. Ada soalan? Sebelum saya tutup. Ada? Ada? Ya, ada. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna man nafi'a wa yaqina sadiqa wa alam taqabbala kana halalan mubarakatan katsira wa siyana battaya alayna wa lana qulubana bi nuril ma'rifatika wa ta'ala. Allahumma fakina bihi Allahumma fakina bihi Allahumma ja'al hadza jam'al marhumna wa tafarraqana bihi fa Rabbana sampai lana wa baina qawmina bil lahar wa al-fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir lana sayyi'atina wa tawaffana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.
منا ومنكم تقبل يا كريم.